Penghayatan etika dan peradaban. Konsep peradaban Barat dan Timur dari sudut pendidikan dan cara hidup. Terlebih dahulu, saya akan memberi pengenalan kepada peradaban di Barat. Peradaban Barat merujuk kepada budaya dan cara hidup yang bermula di Eropa dan memberi pengaruh besar kepada banyak negara di dunia. Di Barat, terdapat penekanan kepada kebebasan individu, sains dan kemajuan teknologi yang membawa kepada perkembangan pesat dalam berbagai bidang. Dalam aspek pendidikan, fokus utama adalah pemikiran kritis dan pencapaian pribadi pelajar. Pelajar digalakkan untuk berpikiran secara bebas dan mencapai maklumat mereka sendiri. Walaupun banyak sumbangan positif yang diberikan kepada dunia moden, peradaban Barat juga menghadapi cabaran seperti ketidaksamaan sosial yang masih wujud dalam kalangan masyarakat. Dalam aspek pendidikan yang pertama ialah pendekatan berpusat belajar, yaitu student center. Pendidikan di Barat memberi kebebasan kepada pelajar untuk memilih apa yang mereka mahu pelajari dan bagaimana cara mereka belajar. Ia menekankan pemikiran kritis dan kreativiti serta memberi peluang kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah sendiri dan mengejar minat mereka. Pelajar juga sering terlibat dalam proyek dan penyelidikan untuk mengasah kemahiran mereka. Aspek pendidikan yang kedua ialah sistem penilaian yang holistik. Seperti yang kita tahu, penilaian di Barat lebih bersifat holistik dan memberi fokus kepada berbagai aspek dan hanya bukan berdasarkan satu ujian atau pemeriksaan sahaja. Sistem ini melibatkan penilaian yang lebih berbagai, termasuk tugasan, proyek, pembentangan, dan penyelidikan yang memberi pelajar lebih peluang untuk menunjukkan kebolehan mereka dalam berbagai bentuk. Dalam aspek pendidikan yang ketiga ialah pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah keutamaan dalam penilaian Barat. Pelajar bukan hanya diminta untuk menghafal fakta, tetapi juga untuk menilai, mengkritik, dan berpikir secara mendalam tentang maklumat yang diberikan. Ini membentuk mereka menjadi individu yang lebih analitik dan berkemampuan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam. Aspek pendidikan yang keempat ialah penekanan kepada pembelajaran berdasarkan teknologi. Seperti yang kita tahu, teknologi memainkan peranan yang besar dalam pembelajaran di Barat. Platform pembelajaran dalam talian, aplikasi pendidikan, dan sumber digital seperti video atau kursus terbuka adalah perkara biasa digunakan dalam bilik kerja untuk meningkatkan pembelajaran dan akses kepada maklumat. Pertama, individualisme. Peradaban Barat sangat menekankan konsep individualisme di mana hak dan kebebasan individu dianggap lebih utama berbanding kepentingan kolektif. Masyarakat digalakkan untuk berdikari, membuat keputusan sendiri, dan menentukan hala tuju kehidupan mereka tanpa terlalu bergantung kepada keluarga atau komuniti. Contohnya dalam sistem pendidikan dan kerjaya, setiap individu diberi kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minati tanpa paksaan daripada keluarga. Seterusnya, ciri kedua yang termasuk dalam cara hidup Barat ialah sekularisme. Sekularisme di sini bermaksud pemisahan agama daripada urusan pemerintahan dari kehidupan awam. Dalam peradaban Barat, agama dilihat sebagai pilihan pribadi dan tidak seharusnya mencampuri undang-undang atau pentadbiran negara. Sebagai contoh di kebanyakan negara Barat, undang-undang berdasarkan prinsip rasionalisme dan hak asasi manusia, yaitu bukan ajaran agama tertentu. Untuk isi ketiga ialah demokrasi dan hak asasi manusia.
Demokrasi membawa maksud sistem pemerintahan yang memberi rakyat hak untuk memilih pemimpin dan menyuarakan pendapat secara bebas. Negara yang mengamalkan demokrasi biasanya menekankan keadilan, kebebasan, dan penyertaan rakyat dalam proses membuat keputusan. Hak asasi manusia pula merangkumi kebebasan bersuara, kesaksamaan antara jantina, dan perlindungan terhadap golongan minoriti. Hak ini memastikan semua individu mendapat layanan yang adil tanpa diskriminasi. Contoh demokrasi dan hak asasi manusia di Amerika Syarikat. Amerika Syarikat ialah salah satu negara yang mengamalkan demokrasi sejak kemerdekaannya pada 1776. Bagi hak dan asasi manusia pula dapat dilihat gerakan hak sivil pada tahun 1960-an memperjuangkan kesaksamaan hak bagi kaum minoriti di AS yang membawa kepada undang-undang anti-diskriminasi. Ciri terakhir cara hidup Barat iaitu peradaban Barat dipengaruhi oleh materialisme, di mana kejayaan sering diukur berdasarkan pemilikan harta, kemewahan, dan taraf hidup. Selain itu, budaya konsumerisme semakin berkembang dengan industri fashion, teknologi, dan hiburan. Hal ini mereka terus-menerus memenuhi permintaan pengguna untuk barangan terkini agar tidak ketinggalan daripada tren semasa. Pengaruh pengiklanan dan media sosial juga menjadi punca mendorong masyarakat untuk membeli lebih banyak barangan yang tidak diperlukan dalam kehidupan seharian. Contohnya di sini yaitu Black Friday di Amerika Syarikat yang dapat menunjukkan bagaimana orang ramai berlumba-lumba mendapatkan barangan mewah dan teknologi terbaru. Keadaan ini seringkali menyebabkan pembelian berlebihan dan kebergantungan kepada barangan material sebagai simbol kejayaan. Seterusnya untuk peradaban timur. Peradaban timur merujuk kepada budaya dan cara hidup yang berkembang di Asia, termasuk di negara-negara seperti China, India, dan Timur Tengah. Ia menekankan nilai-nilai seperti keharmonian, keluarga, dan pengajaran moral. Pendidikan di timur lebih berfokus pada pembentukan akhlak dan penghormatan kepada tradisi. Peradaban timur juga kaya dengan pengaruh agama dan falsafah yang mendalam serta mengutamakan kepentingan masyarakat berbanding individu. Kita akan melihat nilai budaya dalam pendidikan di timur. Terdapat 3 nilai utama. Yang pertama, mengutamakan hormat dan disiplin. Dalam pendidikan timur, pelajar diajar untuk menghormati guru dan orang yang lebih tua, seperti dalam budaya Jepun dan China. Yang kedua, pendidikan berasaskan keluarga. Pembelajaran sering bermula di rumah, di mana ibu bapa memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anak. Yang ketiga, nilai kolektivisme. Pendidikan bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk menyumbang kepada keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan antara pendidikan, keluarga, dan masyarakat di timur. Seterusnya, kita akan melihat bagaimana falsafah mempengaruhi pendidikan di timur. Terdapat 3 pengaruh utama. Yang pertama, Confucianisme, yaitu di China, Korea, dan Jepun. Ini menekankan moral, kesopanan, kesetiaan, dan pendidikan sebagai asas kemajuan individu. Yang kedua, Islam, yaitu di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Pendidikan menitik beratkan ilmu dunia dan akhirat dengan Al-Quran dan hadis sebagai rujukan utama. Yang ketiga, Buddhis dan Hindu, yaitu di India atau Asia Tenggara, mengajar konsep disiplin diri, keseimbangan, dan pencerahan dalam mencari ilmu. Falsafah ini memberi penekanan kepada kepentingan pendidikan dalam membentuk akhlak dan kerohanian seseorang. Sejarah juga memainkan peranan penting dalam membentuk sistem pendidikan di timur. Berikut adalah 3 pengaruh utama. Yang pertama, sistem peperiksaan kerajaan di China. Sejak dinasti Han, sistem ini bertujuan melahirkan pegawai kerajaan berkebolehan melalui ujian bertulis yang ketat. Yang kedua, madrasah Islam. Institusi pendidikan sejak zaman Abbasiyah yang menekankan pengajian agama, falsafah, sains, dan matematik. Yang ketiga, Gurukul di India.
Kaedah pendidikan tradisional Hindu di mana pelajar tinggal bersama guru, yaitu guru uji, untuk belajar ilmu kehidupan dan keagamaan. Sistem pendidikan ini telah membentuk kaedah pembelajaran yang masih diamalkan hingga ke hari ini. Saya ingin membentangkan konsep peradaban timur dari sudut cara hidup. Peradaban timur mempunyai ciri-ciri unik yang membedakan cara hidup masyarakatnya dengan peradaban yang lain. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan 4 aspek utama, yaitu yang pertama adalah nilai kekeluargaan, yang kedua, gaya hidup berlandaskan adat dan tradisi, yang ketiga, pengaruh agama dan kepercayaan dalam kehidupan, dan yang terakhir adalah cara hidup sederhana dan harmoni dengan alam. Berbalik kepada cara hidup yang pertama, yaitu nilai kekeluargaan yang kukuh. Pertama, masyarakat timur sangat menitik beratkan hubungan kekeluargaan yang erat. Seterusnya, konsep kekeluargaan dalam peradaban timur lebih bersifat kolektif, di mana ahli keluarga saling bergantung dan menyokong antara satu sama lain. Menghormati ibu bapak dan golongan tua juga merupakan satu kewajiban. Contohnya dalam budaya Cina, konsep filial piety atau kesetiaan kepada keluarga sangat ditekankan, manakala dalam Islam, berbakti kepada ibu bapak adalah satu tuntutan agama. Seterusnya, beralih kepada gaya hidup berlandaskan adat dan tradisi. Yang pertama, masyarakat timur masih berpegang teguh kepada adat dan tradisi yang diwarisi turun-menurun. Ini dapat dilihat dalam aspek pemakaian, pemakanan, kesenian, dan perayaan. Sebagai contoh, masyarakat Jepun masih mengamalkan adat memakai kimono dalam majelis tertentu. Sementara, masyarakat Melayu mengekalkan budaya bersalam sebagai tanda hormat. Berbanding dengan budaya barat yang lebih bebas dan modern, masyarakat timur tetap mengutamakan kesopanan dan kesederhanaan dalam kehidupan harian. Cara hidup yang seterusnya adalah pengaruh agama dan kepercayaan dalam kehidupan. Kepercayaan terhadap agama memainkan peranan penting dalam cara hidup masyarakat timur. Selain itu, agama bukan sekadar pegangan pribadi, tetapi juga membentuk cara hidup masuk dalam pekerjaan, hubungan sosial, dan etika harian. Contohnya di Malaysia, Indonesia, dan India, amalan keagamaan seperti sholat dalam Islam, meditasi dalam Hindu, dan Buddha diamalkan dengan penuh disiplin. Selain itu, agama juga menjadi panduan dalam pengambilan keputusan, serta menggalakkan keharmonian hidup. Yang terakhir, cara hidup sederhana dan berharmoni dengan alam. Pertama sekali, masyarakat timur cenderung kepada gaya hidup sederhana dan selaras dengan alam sekitar. Seterusnya, konsep keseimbangan dengan alam sering diterapkan dalam kehidupan harian, seperti dalam ajaran Konfusianisme dan Buddhisme yang menekankan keharmonian dengan alam. Selain itu, masyarakat timur mengamalkan prinsip berjimat cermat, mengelakkan pembaziran, serta lebih menghargai sumber semula jadi, berbanding budaya barat yang lebih materialistik. Peradaban barat dan timur mempunyai perbezaan ketara dalam cara hidup dan pendidikan. Dari segi cara hidup, masyarakat barat lebih menekankan kebebasan individu, rasionalisme, dan materialisme. Manakala masyarakat timur lebih mengutamakan nilai tradisi, harmoni sosial, dan kolektivisme. Barat memberi kebebasan kepada individu untuk menentukan hala tuju hidup mereka, sedangkan timur lebih menitik beratkan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam pendidikan, Barat menekankan pemikiran kritis, creativity, dan flexibility, di mana pelajar digalakkan untuk meneroka ide baharu dan pembelajaran tidak terhad kepada peperiksaan sahaja. Sebaliknya, sistem pendidikan timur lebih berasaskan disiplin, hafalan, dan penghormatan kepada guru serta keluarga, dengan kejayaan akademik yang sering diukur melalui peperiksaan. Kesimpulannya, kedua-dua peradaban mempunyai kelebihan tersendiri. Gabungan nilai terbaik daripada kedua-duanya dapat melahirkan masyarakat yang lebih seimbang, inovatif, dan masih berpegang teguh kepada nilai tradisi serta keharmonian sosial.
Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.